Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, untuk kelas hari ini kita akan sambung mata pelajaran adab dan akhlak dalam tajuk adab dengan tetamu ataupun adab kita melayan tetamu. Okey, sebelum ni kelas kita dah belajar pengertian tetamu, dalil memuliakan tetamu, apa lagi? Adab kita melayan tetamu, faedah-faedah yang kita dapat bila kita melayan tetamu. Okey. Jadi untuk kelas kali ini kita akan belajar akibat tidak beradab ketika melayan tetamu. Okey, kita kena ingat sebelum ni Maklimah dah cerita, tetamu ni dia membawa rahmat, dia membawa rezeki kepada kita. Jadi setiap tetamu yang datang ni kita kena muliakan. Dan Rasulullah sendiri pun dah pesan kita man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maksudnya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamu. Okey, jadi kita tengok akibat tidak beradab ketika melayan tetamu. Okey, yang pertama kita akan memutuskan silaturahim. Okey, dah kita baik dah dengan tetamu mari tu, tak kiralah saudara kita ke kawan kita ke, bila kita tidak beradab dengan dia, kita sikit-sikit akan memutuskan silaturahim. Silaturahim tu apa? Mudah ceritanya ukhuwah lah, tali persaudaraan kita. Tak kisahlah walaupun dia tu kawan kita, tapi dia tetap saudara seagama Islam dengan kita. Jadi bila kita tidak beradab dengan tetamu tu, hok mari rumah kita tu, kita akan memutuskan silaturahim. Okey, yang kedua, susah mendapat rezeki. Susah mendapat rezeki ni, Sepupu Maklimah pernah pesan dah sebelum ni, pernah bagi tahu rezeki ni bukan semata-mata wang ringgit ataupun barang-barang atau benda. Rezeki ni boleh jadi dalam bentuk kesihatan, apa lagi, kebahagiaan hidup kita. Banyaklah rezeki. Jadi bila kita tidak beradab melayani tetamu, contoh bila kita tidak beradab melayani tetamu, patut tetamu tu terasa hati tak? Kita sendiri ni, kalau kita orang yang beriman, kita ni akan susah hati. Bila kita susah hati, tak banyak benda lah susah. Jadi tak susah mendapat rezeki. Bila kita susah hati ni, kita tak bahagia lah. Macam kita dah ingat tak? Kebahagiaan tu adalah satu rezeki. Kalau kita tak bahagia, jadi macam kita susah mendapat rezeki lah. Maksudnya kita tak bahagia. Ingatlah rezeki, kebahagiaan itu pun satu rezeki. Jadi bila kita tidak beradab dengan tetamu, kena cepat-cepat minta maaf lah dengan dia. Yang ketiga, seterusnya menjatuhkan imej diri, masyarakat dan negara. Imej, imej ni boleh dikatakan sebagai maruah lah, maruah diri, maruah masyarakat dan negara. Gitu. Tetamu ni, masyarakat ni contohnya macam kalau ada orang macam ada orang mari melawat kampung kita ke, contoh. Jadi bila kita tidak beradab melayan tetamu mari dekat kampung kita ni, akan jadi macam merosakkan, menjatuhkan imej masyarakat lah. Imej diri tu macam diri kita dah, lepas tu masyarakat pun, imej masyarakat kampung kita tu pun tak comel dah sebab kita melayan tetamu tak molek. Macam lepas tu negara contohnya, kalau ada orang luar mari negeri kita, negara kita, bila dia tanya macam mana nak pergi jalan tu, nak pergi jalan ni ke, kita pun jawab tak molek. Jadi dia akan merosakkan imej negara lah. Dia kata orang Malaysia, orang Kelantan tu bukan molek pun kita tanya mana nak pergi Pasar Siti Khadijah,
Dia kata, gitu-gitu je ayat. Contoh dia ayat bahasa dia lah. Okay. Tapi dia akan menjatuhkan imej diri lah. Negara, masyarakat dan negara. Okay. Okay, seterusnya, dipinggirkan masyarakat. Macam kita, okay, contoh cerita saat ni dia ada orang main kapal kita, lepas tu kita pun jawab, kita lari tak molek. Lepas tu orang kapal kita jadi macam, suka kau kita dah kata. Tak suka lah ke. Jadi kat macam kapal pun gitu, tak cara gitu je. Tapi sebenarnya sikap tak cara ni tak molek. Tapi gitulah nak katanya, orang jadi tak suka lah. Gitu. Jadi kita ni kena raikan tetamu mari rumah kita, kampung kita, negara kita dengan molek lah. Seterusnya, susah untuk meminta pertolongan. Okey, rentetan pada saat ni, bila masyarakat tak apa suka, mudah tak kita nak minta tolong dengan orang? Payah tak nak minta tolong. Kita minta tolong mudah, orang nak tolong kita tu macam gitulah. Tapi pokok lemah ayat sana lah, tak boleh lah perangai tu, kita ni sentiasa kena menolong orang dalam kesusahan. Tapi gitulah, bila orang tu kita tengok tak sungguh, kadang-kadang kita pun nak tolong pun payah juga kan. Kalau macam orang susah, contoh orang susah, dia minta tolong tapi dia tu tak sibuk usaha, kita nak tolong pun gitulah, macam tak berapa, gitu. Okey. Seterusnya last sekali kak, dimurkai Allah. Ada lagi, dimurkai Allah. Allah pun tak suka bila kita ni tidak beradab dengan tetamu, layak gitu je. Jadi Allah tak suka. Sebab dalam hadis Rasulullah yang Allah suruh pesan ke kita, barang siapa yang beriman pada hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamu. Jadi tidak beradab ni Allah tak suka, Rasulullah pun tak suka. Okey. Okey, ni last. Tetamu, okey. Maksudnya bila akibat kita tidak melayan tetamu dengan molek tu, tetamu akan berasa dirinya dihina dan tidak dihormati. Macam contoh kalau main rumah kita kecil kasar ko. Gitulah. Lepas tu tak hormat dia. Jadi macam tetamu tu akan pasal dirinya dihina dan tidak dihormati lah. Kecil hati lah tetamu, tak sel lah gitu. Sebab tetamu ni dia akan bawa rahmat, dia bawa rezeki ke kita. Jadi kecil hati tetamu, kesian tetamu. Dia mudah je dalam konsep ni. Akibat kita tidak melayan tetamu ni, bayangkan kalau kita jadi tetamu, kita pergi rumah orang layan gitu ya kita, orang layan tak molek, apa perasaan kita? Kita pun akan berasa diri dihina dan tidak dihormati. Supaya je, sebab kita ni pernah menjadi tetamu dan kita sendiri ni pun pernah menerima tetamu. Gitu. Jadi kena saling hormat, menghormati, memuliakan, dimuliakan, gitulah. Okey, ini adalah ni antara akibat tidak beradab ketika melayan tetamu. Okey, kita tengok deh, ada 6. Ada 7. Okey, ada 7. Tak apalah, kita tengok ni dulu. Okey, yang pertama memutuskan silaturahim, yang kedua susah mendapat rezeki, yang ketiga menjatuhkan imej diri masyarakat dan negara. Yang keempat, dipinggirkan masyarakat. Yang kelima, susah untuk meminta pertolongan. Yang keenam, dimurkai Allah. Yang ketujuh, tetamu berasa dirinya dihina dan tidak dihormati. Okey. 7 semua akibat tidak beradab ketika melayan tetamu. Jadi, kena ingat kita kena melayan tetamu dengan baik. Memang ulang lagi, kita letak kepada diri kita, sekiranya kita jadi tetamu, apa perasaan kita jika kita melayan tetamu tu tak molek. Jadi kita kena layan tetamu dengan molek. InsyaAllah satu hari nanti kita pergi rumah orang pun, orang layan kita sebagai tetamu dengan molek. Okey, settle. Akibat tidak beradab ketika melayan tetamu. Okey, kita pergi ke tajuk seterusnya, hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Hikmah ni apa? Hikmah ni mudah kata kebaikan. Kebaikan ataupun kesan yang baik. Tetamu ni mari rumah kita. Apa hikmah dia? Okey, jom kita tengok.
Okey, yang pertama mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Ingat mendatangkan rezeki melimpah ruah ni bukan mari turun mah banyaknya mah permata bukan gitu. Turun pitih langit. Okey, bukan dok. Maksudnya mendatangkan rezeki yang melimpah ruah ni supaya maknanya ayatlah rezeki kita akan rasa bahagia. Aura positif tu ada. Kita akan rasa bahagia. Lepas tu kita pun contoh kita sakit ni kalau orang mai ziarah kita pun rasa segar gitulah. Hok orang nak mari rumah kita nak bagi duit, nak bagi biskut, nak bagi gula, nak bagi gapo lagi tu. Tu sampingan je. Tapi rezeki dah juga. Maksudnya jangan orang mari kan tengok yang gapo memang hotel kau duit kau. Dok. Maksudnya kita tetamu mendatang rezeki ni kalau boleh biar dia mari rumah kita ni dia mendoakan kita. Okey. Lepas tu apa lagi? Rumah yang selesa walaupun sederhana. Rumah tak semestinya besar nak timbul tamu. Macam nak memang kita tak payah marilah rumah saya kecil je. Tak boleh lah gitu. Kalau orang nak mari rumah kita, biarlah. Kita sebagai orang Islam, rumah kena kemas sokmo, kena bersih sokmo. Jadi rumah yang selesa walaupun sederhana, kecil tapi comel, kemah, teratur je. Okey, jadi bila kita nak mari ni akan jadi rumah kita kemah lah, okay? Rumah kita biasanya gitulah. Sebab kita nak meraihkan tetamu. Okey, seterusnya kita akan menguatkan kesatuan umat Islam. Kesatuan umat Islam. Maksudnya orang mari rumah kita tu sesama Islam lah, okey. Jadi kita akan menguatkan kesatuan umat Islam. Jadi dia lebih kepada menguatkan silaturahim sesama umat Islam tu lah. Okey, seterusnya dicontohi masyarakat. Dicontohi masyarakat ni bila kita melayan tetamu dengan molek tu, kita akan dicontohi masyarakat. Kita tengok jika kita orang layan molek, tetamu dia orang mari rumah dia layan molek, kita akan jadi macam benda baik kita turut. Kena ingat, benda baik kita akan turut lah. Gitu. Macam contoh apa lagi, contoh kalau kita pergi rumah orang, kebetulan ada orang lain juga mari kan, ada orang lain juga mari rumah dia, kita tengok cara dia layan tetamu. Kita akan ikut lah gitu. Macam ikutlah cara dia melayan tetamu. Macam kita ni sebagai kanak-kanak lagi ni, kita tengok macam mana ayah kita, ibu kita layan kalau misal kata kawan dia mari buat gapo semua. Belum ni mak limah cerita dah. Kita akan tengok mak ayah kita akan hidang makanan. Mari dulu ayah dulu saleh gapo. Saleh COVID aku ni. Jadi masuk dari rumah buat, lepas tu buat air. Dulu masa kita kecil dulu mak kita dah buat air, tapi dah bila besar ni kita lah buat air. Gitu. Jadi kita akan mengikut contoh yang baik daripada ibu ayah kita ataupun kakak kita ataupun abang kita. Satu lagi, selepas buat air tu buah. Kalau nak tengok mak ayah kita buah boleh, tapi tak payah, macam tak perlulah kita nak mak lemak dah tak payah capuk ke apa, dengar aja. Malaikat orang tanya kita, abel dah jawab apa abel, jawablah molek. Tapi kalau misal kata ada orang tetamu tiba-tiba macam dia macam jajah 3 besar dia gitu senyap je, senyum je. Tak payah kata gapo. Gitulah macam-macam lah orang mari rumah kita ni Okey, dia pak lain dah. Okey. Diberkati, seterusnya diberkati dan disukai oleh Allah. Okey. Bila kita buat benda yang baik, hikmah dia kita akan diberkati dan disukai Allah. Kita tak tahu macam mana Allah suka ke kita. Bila Allah suka ke kita, Allah sayang kita,
Allah akan bagi kebaikan yang banyak ke kita. Okey. Bagi kebaikan yang banyak lah. Contoh kalau kita belajar, kita akan mudah faham apa hak muallim-muallimah ajar. Gitu. Lepas tu kita akan mudah tolong kawan kita. Banyaklah. Okey, seterusnya kita tengok habis dah hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Kita ulang balik. Yang pertama, mendatangkan rezeki yang melimpah ruah. Yang kedua, rumah yang selesa walaupun sederhana. Rumah yang selesa walaupun sederhana. Yang ketiga, menguatkan kesatuan umat Islam. Yang keempat, dicontohi masyarakat. Okey, yang kelima, diberkati dan disukai oleh Allah. Okey, ada 5 hikmah kita melayan tetamu ataupun hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Okey. Muallimah nak bagi satu doa. Sekejap deh. Satu doa. Doa ni kita dah baca. Kita dah hafal tahun lepas. Doa ni dalam surah Nuh. Okey. Okey. Doa ni lebih pada kita mendoakan tetamu lah. Mendoakan tetamu yang datang ke rumah kita. Boleh tengok surah Nuh. Okay, dah hafal dah surah Nuh tahun lepas dalam buku TQS. Surah Nuh ayat last sekali. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidiz zalimina illa tabara. Maksud dia, wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman, dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dalam segala zaman, dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan. Ini adalah doa yang kita boleh baca lah bila kita kedatangan tetamu nak mari rumah kita, baca doa ni pun tak apa. Gitu. Doa yang ada dalam Al-Quran surah Nuh ayat 28. Jadi kalau ada soalan boleh tanya muallimah. Terima kasih kerana mendengar video ni sampai menonton video ni sampai habis. Siapa dah settle tengok video ni, hantar WhatsApp ke muallimah, bagi tahu muallimah saya dah tonton video YouTube tadi. Okey, terima kasih. Maafkan kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.